KPM. Okey. Ada Sanuk. Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi. Ya, cikgu buat apa ni, Waalaikumsalam cikgu? Nisa. Ni cikgu sedang buat belanjawan tunai untuk Kelab Usahawan Muda sekolah cikgu. Ingatkan Megah Holding. Salah baca. Tak ada. Ni sebab cikgu buat daripada bulan Oktober ni ada defisit lah Nisa. Dia tak cukup lah. Alamak, tak cukup. Apa yang tak cukup tu, Okey, cikgu? Nisa tolong ambil belanjawan tunai tahun lepas tu 2020. Baik, Cikgu saya nak tengokkan cikgu ya. Okey. Baiklah, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa setiap hari bersiaran bermula jam 8 pagi kita akan bawakan anda mata pelajaran dan topik-topik menarik untuk kita sama-sama ulang kaji dan pelajari. Seperti biasa juga Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka sekiranya anda perlu keluar rumah. Kalau tidak ada keperluan penting, jangan lupa untuk duduk saja di rumah ni. Siapa dah tersasul-sasul, cikgu maklumlah. Tengok belanjawan tunai hari ini ada kena-mengena tak dengan apa yang kita nak pelajari. Jangan lupa juga untuk kekal menggunakan gel pembasmi kuman di mana saja anda berada dan cuci tangan dengan bersih. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, jom kita tonton profil guru. Jom kita persilakan Cikgu Cik Noraini Cik Arsyad yang merupakan guru prinsip perakaunan dari SMK Sultan Badlishah Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Nisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Cikgu Cik Noraini? Alhamdulillah sihat Nisa. Nisa? Alhamdulillah saya sihat dan bersemangat. Seronok saya jumpa Cikgu sekali lagi pada hari ini. Tetapi sebelum tu saya nak minta Cikgu Cik Noraini untuk memperkenalkan diri Cikgu kepada semua murid-murid yang sedang menonton kita di teras hari ini. Silakan Cikgu. Assalamualaikum semua kepada semua murid-murid di luar sana yang sedang menonton rancangan teras prinsip perekonomian. Nama Cikgu Cik Noraini binti Cik Arsyad dan Cikgu merupakan guru mata pelajaran prinsip perekonomian di SMK Sultan Badlishah Kulim Kedah. Okey? Jangan lupa kita belajar belanjawan tunai hari ini. Belanjawan tunai. Lalang cikgu dah sebut tu sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak jemput cikgu untuk sanitasi dahulu. Boleh. Tangan. Ini adalah aktiviti norma baharu yang kita lakukan setiap hari untuk menjaga diri kita dan orang sekeliling kita. Baiklah, nampaknya kan cikgu, saya tidak berseorangan untuk kelas pagi ini. Okey. Mesti saya nak ajak kawan-kawan saya, maklumlah ada perkara yang mungkin saya lupa, saya nak kena ulang kaji, saya nak minta bantuan rakan-rakan. Betul tak cikgu? Boleh ya? Okey, mana kawan-kawan saya dah masuk kelas belum? Assalamualaikum, hai semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Hai. Bersemangat mereka, tersenyum manis, bersedia dengan baju sekolah masing-masing. Segak kalau dah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Okey, baiklah mereka dah bersedia. Jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka. Saya nak mulakan dengan Anissa. Sila perkenalkan diri anda, Anissa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Anissa. Sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Cik dan Kak Nisa. Nama saya Nurul Anissa binti Mazlan. Terima kasih Anissa. Nama nak dekat-dekat saya dah, Nisa. Anissa. Baiklah. Seterusnya kita ada Nur Zulaika. Silakan Nur Zulaika. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Teh Nur Zulaika binti Zabidin dari SMK Sultan Badlishah. Terima kasih. Seterusnya silakan Farzana. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Cik Raini dan Kak Nisa. Nama saya Nur Farazada binti Fauzi dari SMK Sultan Badlishah. Terima kasih. Seterusnya kita ada Pritika. Sila perkenalkan diri anda, Pritika. Salam sejahtera kepada Cikgu Cik Nur Aini dan Kak Nisa. Saya Pritika dari SMK Sultan Badlishah. Terima kasih. Seterusnya kita ada Shalini. Silakan. Selamat sejahtera kepada Cikgu Cik Noraini dan Kak Nisa. Nama saya Shalini dari SMK Sultan Badlishah. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Cik Eun. Silakan Cik Eun. Selamat pagi kepada Cikgu Cik Noraini dengan Kak Nisa. Saya Leong Chow Eun dari SMK Sultan Badlishah.
Terima kasih. Itu dia murid-murid dari SMK Sultan Badlishah yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sekarang barulah saya nak tanya cikgu. Ya. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, topik pada hari ini cikgu nak mengajar kepada semua murid-murid kat luar sana topik tingkatan 5, belanjawan tunai. Belanjawan tunai. Jadi apa objektif yang kita nak capai pada hari ini, cikgu? Okey, pada hari ini bila awak semua dah lihat pengajaran cikgu, awak dah nampak format belanjawan tunai itu, Baik. cikgu nak awak faham. Bila nampak soalan tu, awak boleh nampak, okey, ini belanjawan tunai, okey, macam ni kita nak record. Okey, itu yang cikgu harap-harap sangat. Sebab topik belanjawan tunai ni sangat mudah, Nisa. Sangat mudah. Sangat mudah. Betul, Ya. selama saya rasa belajar perakaunan menerusi Didik TV pun saya rasa sebenarnya mudah difahami. Yang penting rajin buat aktiviti. Betul. Saya kira kita ada satu video khas, cikgu, ya, Oh, okey. yang kita nak kongsikan untuk semua. Tetapi sebelum tu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kepada para penonton, terdapat beberapa kelebihan mengambil prinsip perakaunan. Berdasarkan pengetahuan saya lah. Nombor 1, jika kita mencapai tahap grade SPM dan bahasa Inggeris yang ditetapkan tanpa menduduki peperiksaan tambahan, kita layak dapat salah satu atau kedua-dua sijil tambahan, iaitu Persatuan Akauntan Bertauliah, ACCA dan London Chamber of Commerce and Industry. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, subjek prinsip perakaunan ini bagus kerana ia memberikan pengetahuan awal tentang selok-belok perakaunan dan ilmu ini akan menjadi berguna sekiranya kita memilih untuk menyambung pelajaran dalam jurusan tersebut di peringkat matrikulasi atau universiti nanti. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini kelas prinsip perakaunan kita bersama dengan Cikgu Cik Noraini dan rakan-rakan dari SMK Sultan Badlishah Kedah, dan topik kita adalah belanjawan tunai. Jadi jom cikgu kita mulakan kelas kita. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Alright, bila kita sebut belanjawan ni Nisa dan semua, pasti semua orang dah nampak. Ya. Sebab belanjawan ni bukan sahaja belajar di sekolah, tapi kita pernah dengar di televisyen yang telah dibentangkan setiap tahun oleh Perdana Menteri kita. Betul. Okey. Tapi cuma bagi murid tingkatan 5, dia hanya akan menyediakan belanjawan tunai untuk perniagaan sahaja, bukan untuk negara Nisa, untuk perniagaan sahaja. Okey, kita lihat apa yang murid akan belajar dalam topik belanjawan tunai ini. Pertama, dia boleh menerangkan apa itu kepentingan. Kenapa, apa kepentingan disediakan belanjawan tunai? Maksud penerimaan dan pembayaran, dapat menerangkan apa itu lebihan, apa itu kurangan. Itu kena tahu, sangat penting tu, lebihan, kurangan. Kemudian dapat menerangkan maksud pembayaran sebenar melebihi pembayaran yang dijangka. Kemudian menerangkan maksud penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka. Kita akan belajar selepas ni semua. Kemudian, format. Format ni semua kena tahu murid-murid prinsip perakaunan. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti butiran dalam penerimaan dan pembayaran Nisa. Okey, ini yang awak semua akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey, cikgu kalau boleh nak murid-murid cikgu banyak aktif dalam topik hari ini Okey, murid-murid cikgu semua, apa itu belanjawan tunai? Ada nak kongsikan dengan kita? Awal-awal cikgu dah bagi soalan. Ya. Sila Pritika. Ya, Pritika.
Jadi ikut kefahaman saya, belanjawan tunai merupakan anggaran yang dibuat untuk mengetahui jumlah tunai yang diterima dan pembayaran dibuat secara tunai dalam sesuatu perniagaan ataupun dalam erti kata lain dia ni macam bajet yang seorang peniaga buat untuk perancangan kewangan. Ya, Betul tepat. tak, cikgu? Betul. Tepat sangat Pritika. Tepat sekali. Okey. Keyword dia adalah anggaran ataupun kalau orang kat luar sana dia akan sebut bajet. Belanjawan ni skema kan, bajet. Ia merupakan anggaran penerimaan dan pembayaran. Okey? Dalam satu tempoh perakaunan. Biasanya kita buat bajet ni biasanya tak setahun Nisa. Sebab biasanya kita buat bajet ni dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan. Kita tak boleh buat setahun sebab kita tak boleh nak predict macam mana ke depan. Bagaimana penerimaan dan pembayaran tu ke depan. Jadi biasanya kita buat 3 bulan ataupun 4 bulan sahaja. Okey? So maksud belanjawan tunai adalah anggaran, penerimaan dan pembayaran dan membolehkan peniaga merancang dan membuat kawalan tunai dengan berkesan. Ialah tunai mesti kita kena kawal supaya tak terkurang. Ya, betul. Dan kalau terlebih, kita tak boleh nak simpan. Kita kena buat apa lagi untuk kita upgrade kita punya bisnes tu. Okey? Seterusnya, kepentingan belanjawan tunai. Okey, murid-murid cikgu. Kenapa penting sangat kita kena buat belanjawan tunai ni? Ada sesiapa? Saya. Okey, Farzana, silakan. Belanjawan tunai ni penting untuk mengenal pasti kecairan tunai. Kecairan tunai. Okey, betul. Ada lagi? Ada lagi nak tambah? Yang nak tambah? Ya. Okey, Shalini. Saya rasa belanjawan tunai ni penting supaya kita dapat melihat keupayaan tunai bagi perniagaan kita pada masa akan datang. Keupayaan tunai pada masa akan datang. Betul tu. Okey, lagi? Ada lagi? Banyak sebenarnya kepentingan ni. Saya cikgu. Ya, Teh. Silakan. Dia belanjawan tunai ni adalah menjadi rujukan untuk permohonan pinjaman. Okey. Sangat betul. Okey, lagi ada lagi tak? Siapa lagi nak kongsikan? Ada lagi? Okey, ya. Pritika. Selepas tu belanjawan tunai penting sebab kita boleh mengurus perbelanjaan mengikut kemampuan. Ya, betul. Apa yang diterangkan oleh murid-murid Badlishah tadi, betul. Kepentingan belanjawan tunai kita dapat lihat. Pertama, kita akan dapat membuat perbandingan penerimaan dan pembayaran. Kita dapat lihat penerimaan tu banyak ke, pembayaran tu banyak. Kita boleh tengok, kita boleh kawal keuangan tersebut. Kemudian mencari sumber tambahan. Sekiranya keuangan kita tak cukup pada bulan-bulan itu, kita kena fikir apa dana, apa yang perlu kita lakukan untuk tambah kita punya tunai. Kemudian mengenal pasti kecairan tunai. Kita lihat banyak mana yang keluar. Kecairan ni banyak mana yang keluar dengan laju. Betul? Kemudian banyak mana tunai yang boleh masuk dengan cepat. Kita boleh lihat di situ. Kemudian mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan. Mana belanja yang penting? Dalam bisnes, apa belanja yang penting? Itu kita boleh kenal pasti bila kita buat bajet. Lagi, mengawal penerimaan dan pembayaran tunai serta rujukan untuk permohonan pinjaman. Tepat sangat. Bila seseorang itu ataupun seorang bisnes nak buat pinjaman dengan bank akan minta belanjawan. Betul. Dia nak tengok komitmen kita bagaimana. So, kita kena buatlah belanjawan ini. Baik. Okey, seterusnya adalah penerimaan tunai. Bila sebut penerimaan tunai, bila cikgu sebut tunai, bank pun tunai tau sebenarnya. Cek tu adalah tunai. Sebab tunai dia masuk dalam bank. Dia jadi bank. So bila cikgu sebut tunai, tak sebenarnya tunai. Dia bank pun adalah tunai. Maksud penerimaan tunai adalah anggaran semua yang kita akan dapat, bakal dapat. Okey? Yang melibatkan wang tunai atau cek, okey, telah diletakkan kat situ, perniagaan dalam satu tempoh perakaunan. Kalau kita buat 3 bulan belanjawan, 3 bulanlah kita lihat berapa banyak anggaran penerimaan kita. Ya, cikgu, cek dengan draft lain ke atau satu perkara atau entiti yang sama? Cek dengan? Cek dengan draft. Cek dengan draft tak sama. Tak sama. Draft tak sama. Maknanya draft bukan tunai. Draft tu adalah tunai. Tapi kita lihat sebab dia cuma dapat lambat sikitlah draft tu. Oh, baik. Okey, sekarang saya dah faham. Saya nak catat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembayaran tunai. Pembayaran. Duit berapa banyak belanja yang kita akan buat yang kita kena bayar dalam tempoh itu. Pembayaran ni sangat penting sebab dalam perniagaan, pembayaran ni perlu diutamakan. Apa belanja yang utama kita kena bayar? Sebab kalau kita tak ada duit, susah perniagaan kita nak beroperasi. Kalau belanja ni kita tak bayar, tak settlekan dulu, kemungkinan bisnes kita susah sangat untuk beroperasi. Akan ada hutang, cikgu ya?
Itu yang sentiasa berlaku lah. Kalau hutang ni sebenarnya, kalau kita sebut hutang ni, hutang ni bagus. Sangat bagus. Bila kita berhutang, dia boleh membuat operasi perniagaan kita berjalan dengan lancar. Kalau kita rasa hutang tu yang terbaik, hutanglah. Tapi dengan kadar yang janganlah banyak sangat. Ikut kemampuan bisnes kita lah. Ikut kemampuan untuk membayarnya. Supaya tidaklah ada peristiwa di mana kita terlepas bayar atau tertunggak dan sebagainya. Betul. Baik. Sebab tu pihak bank dia nak tengok belanjawan ni. Kalau kita nak hutang, okey, awak nak buat loan dengan bank. Okey, RM100,000. Bank nak tengok komitmen dia, belanja banyak mana, penerimaan dia dari mana, dia nak lihat. Barulah bank rasa macam, okeylah, kita bagilah kat dia. Dengan rela hati, dengan berbesar hati, bank pun akan bagi pinjam kepada kita. Itu sangat pentinglah untuk kawalan tunai. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan lebihan dan kurangan. Dalam belanjawan tunai, murid-murid semua kena tahu lebihan tu apa, kurangan tu apa. Sangat kena tahu. Okey, di sini cikgu buat grafik, tapi cikgu nak tanya murid-murid cikgu jugalah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan lebihan? Siapa nak kongsikan? Ada sesiapa yang nak jawab? Apa yang dimaksudkan dengan lebihan tu? Ada? Semua tengah menyemak Cikgu nampaknya. saya. Okey. Silakan. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa lebihan tu penerimaan lebih daripada pembayaran. Penerimaan lebih daripada pembayaran. Betul. Betul Pritika, pandai. Sebenarnya murid-murid, kalau awak tengok gambar grafik ni dah menjelaskan tentang penerimaan. Nampak tak dia tak balance? Penerimaan lagi banyak daripada pembayaran. Maksudnya duit kita terlebih, Nisa. Yalah, duit penerimaan kita dapat lebih daripada pembayaran. Duit kita lebihan. Kita kena sebab kita kena tulis lebihan. Okey? Dari mana? Pinjaman, dividen, komisen, jualan tunai. Itu adalah penerimaan. Pinjaman pun penerimaan sebab duit tu masuk dalam bank. Ya. Kita dapat duit tu. Jadi ianya satu perkara yang baik, cikgu. Lebihan. Pinjaman sebenarnya bagus sebenarnya. Sebab bila kita buat pinjaman, mesti ada sebab. Kita nak tambah lagi kita punya produk. Kita nak tambah lagi kita punya pendapatan. Nak mengembangkan lagi perniagaan. Sebab perniagaan, dia kena ada duit. Kalau kita tak cukup duit, kita buat pinjaman lah. Tapi pinjaman tu jangan sampai buat berjuta-juta, Nisa. Kita ikut komitmen kita. Betul. Kita mampu bayar, kita teruskan. Okey? Itu adalah maksud lebihan. Penerimaan mesti lebih daripada pembayaran. Nampak? Dia nampak berat ke sebelah penerimaan. Kemudian, kurangan. Okey, murid-murid cikgu. Ada sesiapa yang nak jelaskan maksud kurangan? Ada yang nak kongsikan? Ada Saya, sesiapa? cikgu. Okey, ya, Farzana. Okay. Maksud kurangan ialah apabila pembayaran itu lebih daripada penerimaan. Ya, kurangan nampak kurang. Maksudnya pembayaran dia lebih pula. Kita bayar lebih, duit tak banyak tapi kita banyak keluarkan. So kurangan ni sebenarnya tak bagus dalam prestasi perniagaan sebenarnya. Kalau sebulan tu mungkin okey, tapi kalau kerap kalau kita buat belanjawan, kita nampak sentiasa kurangan, kena buat sesuatu, Nisa. Kenapa banyak sangat kurangan? Cikgu, maknanya pada belanjawan tu nanti kita dapat lihat corak berapa lebihan dan kurangan yang kita ada dalam sesuatu perniagaan. Kita dapat lihat prestasi sebulan. Ini anggaran tau, kita boleh lihat prestasi sebulan. Kalau nampak kurangan, apa yang kita kena buat? Jangan sampai kurangan tu berbulan-bulan. Kita kena buat sesuatu. Inilah yang dikatakan kawalan tunai. Apa yang banyak kita keluar? Kalau tak perlu, kita stop dulu. Kita bayar mana yang perlu. Kalau lihat grafik di sini, pembayaran lebih kepada akaun belum bayar, kadar bayaran gaji, belian tunai. Itu akan berlaku kurangan. Yang kita terima duit, komisen dan jualan tunai. Sekiranya berlaku kurangan ni, cikgu cadangkan, buatlah pinjaman. Contoh. Kerap sangat kurangan tak bagus untuk perniagaan. Itu sahaja. Kalau sebulan, 2 bulan tu okey. Tapi kalau kerap tak boleh. Cikgu, adakah kurangan bermaksud perniagaan sedang mengalami kerugian? Tak semestinya. Tak semestinya. Kita lihat sebab ini baru bajet, Nisa, baru anggaran. Dia nak lihat. So, bila dia nampak dah semakin berkurang lah. So, dia boleh menjalankan lagi promosi perniagaan kita. Banyakkan promosi supaya orang beli banyak barang-barang awak. So, dia macam menganalisis baliklah apa tindakan yang perniagaan perlu lakukan untuk, kalau boleh janganlah kurangan banyak sangat. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Murid-murid dia kena faham perkataan sebenar yang dijangka. Yang dijangka ni kita buat bajet. Belanjawan, cikgu sebut bajet lah. Sebut bajet ni semua orang tahu. Yang dijangka adalah belanjawan. Yang sebenar maksudnya, kalau kita buat belanjawan pada bulan Ogos, bila sampai bulan Ogos, kita kena banding. Kita bajet dan yang sebenar bagaimana? Apa prestasi dia? Pertama sekali kita lihat, awak lihat
Dari segi penerimaan jualan kita telah bajet dapat 8,000 Nisa. Sebenar 10,000. Maksud di sini prestasi perniagaan ini baik. Dia bajet 8,000 je. Tapi bila capai yang sebenar maksudnya bagus. Tunai dia makin meningkat lah. Sebab tu kita kena tulis sebagai memuaskan. Maksudnya prestasi perniagaan ini sangat baik. Maksudnya thumbs up lah. Janganlah janganlah jawab macam ni. Awak kena tulis memuaskan. Memuaskan. Kita pergi lagi. Ya. Cikgu. Ya saya. Ada soalan. Okey, boleh Leo. Boleh tak guna baik ke selain daripada memuaskan? Okey, maksud perkataan lain. Maksud Leong kita nak jelaskan kita nak buat penjelasan. Okey, murid boleh guna prestasi perniagaan ini lebih baik. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia nak menunjukkan perbandingan. Lebih baik itu adalah perbandingan. Tapi kalau nak tulis memuaskan pun lagi tepat. Maksudnya betul lah jawapan ini. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada penerimaan lagi komisen. Okey, murid-murid cikgu letak kat sini yang kita jangka 500. Tapi yang sebenar 450. Kenapa cikgu buat bet macam tu? Kenapa cikgu buat thumbs down? Kenapa? Kenapa? Ada sesiapa yang nak jelaskan? Kita jangka 500 komisen kita dapat, tapi yang sebenar 450. Kenapa cikgu tulis tidak memuaskan? Ada sesiapa yang nak jelaskan? Kenapa berlakunya situasi? Okey, boleh Teh. Silakan. Sebab kita menjangkakan satu tu lebih, tapi tak sangka dah macam tiba-tiba komisen tu dapat kurang daripada yang dijangkakan. Maksudnya tidak memuaskan lah. Ya, betul Teh. Ya, kita jangka 500, happy. Kita rasa macam kita confident sangat Nisa. Boleh ni, dapat 500 sebenarnya RM50 tak cukup Nisa. Itu adalah maksudnya menunjukkan prestasi perniagaan tu tidak baik sangatlah. Sebab itulah cikgu buat tidak memuaskan. Murid-murid kena nampak, kena faham apa yang dimaksud, apa perbandingan sebenar dan dijangka ni. Awak kena tahu benda-benda ni. Seterusnya, macam mana pula kalau kita jangkakan 500, kita dapat pun 500? Okey, itu maksudnya okeylah. Maksudnya kita bajet kita stabil lah. Ya, okeylah. Maksudnya tak ada masalah lah yang tu. Tapi kalau dapat lebih tu lagi bagus. Sebab kita akan dapat lebihan tunai tu. Baik. Okey. Ini dari segi penerimaan. Okey, kita lihat dari segi pembayaran pula. Okey, pembayaran yang sebenar yang dijangka. Kita jangka dapat 11,000. Yang sebenar kita bayar gaji 12,000. Ini merupakan satu keputusan yang tidak baguslah. Prestasi perniagaan ini tidak bagus. Sebab pengeluaran tunai pada masa tu sangat banyak melebihi yang dijangka. Maksudnya tunai dia semakin berkurang. Kalau dia rasa akhir sekali tunai dia dapat 10,000, bila berlaku lebihan pembayaran macam ni, tunai dia akan berkurang. Jadi dia nak buat perancangan, lepas tu dia kena fikir balik. Oh, tak cukup 1,000 ni. Alah. Kena rombak balik semua. Ya, dia kena tengok kenapa sampai dia kena bayar 12,000. Dia kena check balik. Dah bayar yang sebenarnya maksud Nisa. Kita dah bayar. Benda tu dah berlaku. Jadi kita kena lihat balik kenapa berlaku macam ni. Jadi di sini kita boleh kena pasti apa masalah yang dihadapi, macam mana nak mengatasi dalam sesuatu perniagaan. Baik. Yang dah lepaslah. Kita nak buat belanjawan nanti, kita tengok yang balik. Akan datang. Baik. Okey. So, seterusnya kita lihat dari segi pembayaran lagi, yang kita jangka 350. Yang sebenar 250 je. Kenapa memuaskan? Sebab kita jangka pembayaran kita keluar banyak. Tapi tak keluar banyak pun Nisa. Oh, ada lebihan lagi. Ya, duit kita ada. Duit tunai kita akan meningkatlah. Ini adalah prestasi perniagaan yang bagus. Sebab tu cikgu buat cikgu letak memuaskan. Okey, boleh juga. Bila sebut perbandingan, awak kena ada perkataan lebih baik. Okey, tidak baik ataupun perkataan selamatnya baik awak guna memuaskanlah. Murid-murid di luar sana, kita kekalkan penggunaan dalam buku teks memuaskan dan tidak memuaskan. Senang je. Baik. Okey. Seterusnya, inilah format belanjawan tunai. Inilah format dia. Cikgu letak format ini 3 bulan. Biasanya kalau ditanya, awak kena buat latihan ataupun ditanya dalam soalan, kita akan buat 4 bulan ataupun 3 bulan sahaja Nisa. Baik. Kita tak buat belanjawan tu banyak. Sebab kita kena kontrol. Kalau kita dah buat perbandingan, ada berlaku yang tak memuaskan, kita kena buat bajet yang seterusnya.
Kena ada perubahan Sangat lah. penting belanjawan ini. Baik. Okey, ini adalah format dia. Nanti cikgu akan jelaskan, perincikan satu persatu format ini, Nisa. Baiklah, saya tengok jadual tu pun saya dah macam alamak. Saya nak kena lukis ke sekarang ni? Rakan-rakan di rumah, bagaimana? Diharapkan anda mengikuti sesi pembelajaran kita setakat ini dengan baik. Rakan-rakan di studio masih okey ya? Rakan-rakan di Google Meet, kalau okey bagi Kak Nisa double thumbs up. Oh, mereka okey sentiasa dapat jawab dengan baik dan semoga rakan-rakan di rumah mencatat apa yang telah dikongsikan setakat ini. Kita akan bertindak seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Kalau kelebihan-kelebihan ambil paper account atau subjek prinsip perakaunan adalah dapat meningkatkan nilai dan kualiti diri seseorang dari segi ilmu pengetahuan, kerana subjek prinsip perakaunan ini merupakan satu subjek elektif di mana apabila kita mempelajari subjek ini, secara tidak langsung kita dapat memahiri dalam sesuatu bidang yang baharu, iaitu bidang perakaunan berbanding murid-murid yang tidak mengerti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya amat menggalakkan anda untuk memilih prinsip perakaunan sebagai subjek elektif kerana ia boleh dijadikan sebagai pilihan kedua untuk menentukan kejayaan pada masa depan nanti. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, masih bersama Cikgu Cik Nuraini dan murid-murid dari SMK Sultan Badli Shah. Jadi jom kita nak teruskan kelas kita. Jom kita tengok apa yang Cikgu Nuraini nak tunjuk tu. Okey, murid-murid semua, kita akan mula buat belanjawan. Baik. Okey, murid-murid semua boleh? Okey, hari ini cikgu akan bagi satu situasi. Nama perniagaan ini adalah DS Trading. Daniel dan Susan, dia nak buat belanjawan tunai lah. Baik. Jadi dia baru nak mulakan perniagaan ini. Okey, murid-murid semua. Di sini pada 1 Ogos 2018, Daniel dan Susan membawa masuk modal tunai sebanyak RM50,000 dan kenderaan RM6,000. Okey, murid-murid semua, bagaimana kita nak rekod dalam belanjawan tunai ini? Ada sesiapa yang ada idea bagaimana kita nak masukkan? dahi masing-masing, cikgu. Tak apa, biar mereka belajar. Saya, Cik. Okey, Anissa, silakan. Okey, di penerimaan kita catat RM50,000 dan butiran dia modal. Okey, penerimaan RM50,000. Anissa, kita ada RM6,000, Anissa. Kenapa Anissa tak masukkan RM6,000 ni? Sebab dekat dalam belanjawan tunai, kita yang kita dapat tunai je. Yang tu RM6,000 tu kenderaan. So, jadi tak perlu. Okey, tepat Anissa. Betul. Maksudnya kita akan letak sebelah penerimaan modal. Kenapa kita letak RM50,000 ni, Lisa? Sebab kenderaan tu kita tak beli. Kita tak keluarkan duit untuk beli. Cuma kita membawa masuk. Mungkin kenderaan tu daripada peribadi punya kepunyaan pemilik. mereka. So dia membawa masuk, menambahkan modal. Baik. Jadi bila kita nak masuk, kita nak buat belanjawan, kita jangan masukkan kenderaan tu. Kita sebab belanjawan ni duit keluar, duit masuk je sebenarnya. Maknanya barang yang dah sedia ada, cikgu, tak perlu dimasukkan dalam belanjawan? Tak perlu. Kita hanya rekod sebagai aset, bukan semasa sahaja. Baik. Okey. So, penerimaan modal. Kenapa cikgu letak modal? Sebab memulakan perniagaan. Sekiranya bisnes perniagaan itu dah lama, dia dah ada baki. Kita letak di ruangan baki BB di situ. Tapi bila baru memulakan perniagaan, dia tak ada baki, Nisa. Jadi kita letak penerimaan modal. Okey? Baik. Terima kasih. Tepat. Begini cara kita nak rekod lah pada bulan Ogos. Sebab dia punya tarikh pada 1 Ogos.
kita letak pada kolom Ogos. Okey, seterusnya murid-murid cikgu. Cikgu bagi lagi. Susan dengan Daniel ni dia anggar nak buat belian tau. Okey, awak boleh lihat di sini. Setiap bulan dia anggarkan, bukan setiap bulan lah, Ogos dia anggarkan 7,000 belian dia dapat beli. Yalah, baru mulakan bisnes mesti nak beli barang kan. Betul. Okey, dan dia anggar meningkat 10% setiap bulan. Ini belian. Okey, murid-murid cikgu, kalau sebulan meningkat 10%, bulan September berapa? Ada sesiapa yang boleh jawab? Belian pada bulan Ogos RM7,000 dan bulan seterusnya dia meningkat lagi 10%. Dari belanja bulan Ogos cikgu ya? Okey, ya. Bulan 9 berapa kalau dia punya belian? Bulan 9 berapa meningkat 10%? Meningkat sebanyak 700. So pada bulan September kita tambah dengan 7,000 dapat 7,700. Okey, murid-murid semua boleh lihat itu maksudnya penambahan 10%. Okey, bulan September, bulan Oktober berapa lagi meningkat? Daripada 7,700 dia meningkat lagi 10%. 10% ya. lagi. Berapa? Ada sesiapa yang boleh jawab? Berapa? Hai cikgu. Ya, Leong. Okey, Pritika silakan. Pritika. Okey. Untuk bulan Oktober kita akan tambah 7,700 dengan jumlah belian bulan sebelum tu iaitu 7,700 tambah dengan 10%, kita dapat 8,470. 8,470. Ini yang dimaksudkan dengan dia kata 10% meningkat sebulan. Okey, ada lagi dia kata 40% adalah kredit, belian kredit. Maksud belian kredit ni dia akan berhutang. Dia beli barang tapi dia akan berhutang. Duit tak keluar. Jadi kalau 40% kredit, 60% ni adalah dia akan beli secara tunai. Baik. Okey? Jadi maksudnya Susan dengan Daniel dia dah buat anggaran dah. Okey, dia tak boleh beli semua tau Lisa. Dia mesti ada macam okeylah kita berhutang lah, kita tak boleh nak beli semua lah. Jadi dia dah buat bajet dah macam tu. Okey, murid-murid cikgu. Bagaimana kita nak isi belian tunai ni? Ada sesiapa yang boleh jawab belian tunai 60% ni? Saya cikgu. Okey, bagi tahu saya penerimaan ke pembayaran? Pembayaran. Okey, butiran dia apa? Butiran dia belian tunai. Berapa nilai dia? 4,200. Okey, September? 4,620. Oktober? 5,082. Okey, betul. Ini cara kita buat belanjawan tunai. Baik. Okey, sebulan daripada Ogos, September, Oktober, kita bayar 60% dia tunai. Duit keluar, kita letak di bahagian pembayaran. Butiran adalah belian. Okey, ada lagi sebenarnya Lisa. Ada lagi. 40% ni dia kata sebulan kredit. Sebulan kredit. Maksudnya dia hutang sebulan sahaja. Kalau dia hutang Ogos, dia kena bayar pada bulan September. Jadi, duit akan keluar. Bila duit keluar, kita kena buat belanjawan tu. Kita kena tunjuk dalam belanjawan tu. Okey, murid-murid cikgu. Berapakah belian kredit yang akan dibayar pada bulan seterusnya? Ada sesiapa yang nak jawab? Ada nak kongsikan? Ada sesiapa? Saya. Boleh, tak ada Baik, masalah. Farzana, silakan. Pada bulan September dia kena bayar sebanyak 2,800 dan Oktober sebanyak 3,080. Butiran dia apa Farzana? Butiran dia? Butiran akaun belum bayar. Ya, betul. Akaun belum bayar ataupun kita sebut sebagai pemiutang. Kita berhutang dengan orang, pembekal. Kita berhutang dengan pembekal, dia nama dia adalah pemiutang. Kita tulis akaun belum bayar lah. Lagi tepat. Ya, saya. Nak tanya soalan. Boleh. Kalau akaun belum bayar, kalau tulis belian kredit saja terima ke cikgu? Tak terima. Tak terima. Kenapa cikgu? Tak terima sebab belian kredit maksudnya kita beli barang secara hutang. Sedangkan belanjawan tunai ni kita tak beli barang hutang. Hutang tak masuk dalam belanjawan. So murid-murid di awal topik ni murid-murid kena jelas. Belanjawan adalah untuk duit keluar dengan kata mudah lah Lisa. Duit keluar, duit masuk. Apa yang keluar, apa yang masuk. Bila belian secara kredit ataupun hutang, duit tak keluar pada masa tu. Bulan Ogos, duit tak keluar. Bila kita bayar? Pada bulan September. Sebab tu wujudnya kita tak boleh tulis belian kredit. Kita bayar kepada siapa? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Bermakna di bahagian bulan September tu itu adalah jumlah yang akan dibayar. 2,800. Bakal keluar sebab kita berhutang dengan dia.
Oh, yelah, duit keluar, duit masuk tadi kan. Baik. Betul. Tepat murid-murid cikgu. Okey, seterusnya cikgu bagi lagi. Bila kita dah beli barang niaga, mesti kita kena jual. Betul. Okey, dianggarkan pada bulan Ogos 12,000 tau. Banyak tu jualan dia. Dan banyak akan meningkat. Dia jual apa ni? Perniagaan apa ni? Dan akan meningkat 20%. Ini yang dianggarkan. Mungkin produk dia mungkin mendapat sambutan kan? Jadi di sini murid-murid kena buat, kalau boleh contenglah murid-murid semua. Ambil kertas, awak kira bulan 8 kita jangka 12,000. Rakan-rakan di rumah, jom kita buat sekali. Seterusnya murid-murid cikgu boleh tolong tak? Cikgu tak ada kalkulator lah. Bulan 9 berapa dijangka? 20% meningkat. Dia dapat 2,000. Ada sesiapa yang boleh tolong kira kat cikgu? 2,400 cikgu, betul tak? Tapi saya tadi kelapa saya. 14,000. 14,000. Okey. Bulan Oktober berapa banyak meningkat lagi 20%? Ya. 14,400. Okey, cikgu tak jelas tadi. 14,400. Bulan Oktober 17,280. 17,280. Murid-murid di luar sana, tolonglah buat macam ni. Awak akan nampak berapa persen yang tunai nanti, berapa persen yang kredit. Kalau soalan nak macam ni lah. Okey? Jadi di sini dia kata 30% adalah jualan kredit. 30% kita hutang. Kita hutang pula. 30% orang berhutang dengan kita. Kita jual barang secara hutang. Dan 70% adalah jualan tunai. Kita kena rekod yang ni. Kita kena tunjuk belanjawan tunai yang ni sebab yang duit kita masuk. Okey? Jadi kita tunjuk sebagai apa? Penerimaan cikgu letak. Nampak? Jualan Ogos 8,400. Daripada nilai 12,000, kita ambil 70%. Baik. Seterusnya September 10,080 dan Oktober 12,096. Macam ni lah kita tulis jualan. Nak tulis jualan tunai pun boleh, nak tulis jualan pun boleh. Jualan ni pun maksudnya jualan tunai lah sebab kita buat belanjawan tunai. Kita pergi lagi Lisa. Dia kata satu lagi 30%. Yang hutang ni. Dia tak boleh abaikan sebab dia kata kalau sebulan kredit maksudnya pelanggan kita akan bayar pada bulan depan lah. Maksudnya kita akan terima duit. Kita dijangka terima duit pada masa tu. Maknanya yang pertama tadi tu kita akan membayar bulan seterusnya. Yang ini pelanggan pula akan bayar kepada kita. Kita dijangka akan dapat duit pada bulan seterusnya iaitu 3,600. Ini 30% yang kita. Tapi kita tak rekod lah bulan Ogos, kita rekod pada bulan September. Sebab kita jangka dapat banyak. Kerana sebulan kredit. Kalau 2 bulan kredit, kita akan mula Oktober. Baik. Seperti inilah yang cikgu warnakan warna merah. Okey, murid-murid cikgu, ada lagi ni Daniel. Dia buat anggaran lagi. Ada sesiapa yang nak jawab? Membeli alatan pejabat pula. Mungkin masa ni perniagaan dia dah berkembang, dia dah ada pejabat, dia nak beli pula peralatan pejabat. Baik. Okey, murid-murid cikgu boleh? Ada sesiapa yang nak jawab? Okey, Syaun, silakan. Okey, Leong. Alatan pejabat 8,000. Okey, Leong, saya nak tanya, penerimaan ke pembayaran ni kalau kita nak buat bajet? Pembayaran. Sebab duit keluar. Kita jangka, Susan dan Daniel dia jangka dia akan beli pada bulan September. So letaklah pada kolom September. Baik. Inilah belanjawan kita jangka, kita rasa nak beli bila. Kalau macam tu. Cikgu? Ya, saya. Ada soalan? Boleh. Kenapa tak boleh bubuh kat belian? Kenapa tak boleh letak kat belian? Sebab ingat murid-murid semua, perkataan belian untuk barang niaga sahaja. Barang niaga sahaja. Jualan untuk jual barang niaga sahaja. Sekiranya awak beli alat tulis, awak kena tulis alat tulis. Awak beli alatan pejabat, tulis alatan pejabat. Macam perabot, cikgu. Ya. Belian dan jualan hanya untuk barang niaga sahaja. Tolong pegang yang tu. Maknanya cikgu, kalau saya jual pembasmi kuman, inilah barang jualan saya. Belian jualan saya. Macam tu. Kita tulis belian atau jualan. Saya nak beli. Okey, cikgu harap semua jelas. Okey, Leong, jelas Jelas ya kawan-kawan semua? Okey, alright. Seterusnya. Ya, saya. Boleh tak kalau kita tak letak kita letak aset? Boleh. Letak alatan pejabat. Okey, alatan pejabat adalah aset. Soalan yang bagus tu. Kita tak digalakkan letak aset sebab aset ni banyak, Lisa. Betul, banyak kategori cikgu ya. Ya, kita kena pecah. Beli apa ni? Kita kena letak dalam akaun tu. Berapa banyak yang kita beli supaya mudah kita buat susut nilai nanti. Okey, boleh? Siapa yang tanya tadi, Fazana, boleh? Boleh. Okey, kita pergi lagi seterusnya.
Susan dengan Daniel, dia rasa dia ada pekerja. So, dia target dia nak bayar gaji lah. So, bagaimana ni? Ada yang sesiapa yang boleh jawab, murid-murid cikgu? Gaji dia anggarkan RM8,000. Ya. Semangat betul Teh hari ni. Kita masih kekal ke amount RM8,000 tu dekat semua bulan. Maksudnya dalam terms gaji, RM8,000 dekat setiap kolom. Kenapa Teh yakin dengan jawab setiap bulan tu? Dia tak cakap pun setiap bulan? Sebab saya tak tahu kenapa. Dia pun tak tahu. Memang. Dia tadi dia tengok balik soalan tadi dia cakap anggaran belanja bulanan. Maksudnya setiap bulan mesti sama kan, Betul Teh. Nampaknya bulanan je kan nak tengok. Pandai sebab perkataan bulanan setiap bulan lah. Setiap bulan kita bayar gaji. Maksudnya kita akan letak di dalam pembayaran lah macam ni. Baik. Okey, seterusnya kita pergi lagi pada bulan Oktober, perniagaan dijangka dapat dia nak Ya, siapa? Saya ada soalan. Boleh. Okey, Pritika. So, katakan belanja tu kita ada lebih daripada satu. Okey. Jadi, bila kita rekod, kita perlu tambah semua sekali ke kena senarai satu persatu? Okey, soalan yang bagus. Katalah belanja selain pada gaji, kita ada kadar bayaran. Kita ada insurans. Contoh, ada senarai di sini. Bila kita nak masuk dalam belanjawan, kita kena senaraikan satu persatu. Jangan jumlah. Sebab kita nak lihat gaji banyak mana, sewa banyak mana dibayar. Maknanya setiap belanja tu kena spesifik terhadap apa aspek. Lepas ni kalau kita nak buat belanjawan, okey ni tak perlulah, tak payahlah bayar. Macam tu. So, kita kena senaraikan satu persatu. Jangan jumlah. Ada yang jumlah letak belanja, tak dibenarkan, tak digalakkan. Agak-agak lah belanja RM10,000 macam tu tak boleh. Kalau pihak bank tengok, belanja apa ni? Apa yang banyak sangat dia nak tengok detail. Betul. Dalam akaun mesti kena detail. Okey? Jelas Pritika ke yang tanya tadi? Ya, saya. Nak tanya soalan. Boleh. Kalau ada susut nilai dengan hutang ragu, kena masuk tak dalam belanjawan tunai? Soalan yang bagus. Susut nilai dan hutang ragu, dia bukannya duit keluar. Dia bukannya belanja yang kita buat pembayaran cash. Baik. Susut nilai dan hutang ragu adalah pelarasan. Bukan kita keluar duit, kita buat pelarasan sebab di akhir tempoh perekonomian kita lihat berapa banyak yang sepatutnya kita belanja yang sepatutnya kita tanggung. Baik. Susut nilai kita tak bayar, dia tak nampak. Tapi kita kena kira sebab aset kan mesti ada susut nilai. So susut nilai tu kita kena kira dalam akaun pengiktirafan hasil dan belanja, kita kena kira supaya untung bersih kita tepat. Tapi tidak masuk dalam belanjawan. Tak boleh masuk sebab cash tak keluar. Ya, tidak masuk dalam belanjawan. Terima kasih rakan-rakan di atas soalan. Saya kira soalan-soalan yang diajukan turut berlega-lega di minda rakan-rakan di rumah. Kita akan sambung kelas kita selepas ini. Berhenti seketika kembali ke Teras Didik TV KPM. Subjek akaun memang penting kerana dia membantu kita dalam menguruskan wang dan mengelakkan diri daripada penipuan yang berlaku dalam abad ini. Tetapi ramai pelajar tidak menceburi dalam subjek ini kerana mereka rasa akaun ini susah. Tetapi bagi saya, akaun ini semuanya tentang kemahiran asas seperti debit dan kredit. Apabila kita mahir dalam kemahiran tersebut, kita mampu skor dalam subjek akaun. KPM. Didik TV KPM. Mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan under Cikgu Cik Noraini. Disebabkan saya mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan, saya dapat tahu pasal ACCA dan sekarang ni saya sedang menyambung pelajaran saya dekat Sunway College dengan mengambil ACCA bawah Yayasan Pengaraju. So kalau adik-adik semua nak ambil mata pelajaran ACCA atau jadi accountant di masa depan, bolehlah try ambil prinsip perakaunan dulu untuk faham konsep
account before actually masuk ambil ACCA. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Cik Nuraini dan juga rakan-rakan murid-murid SMK Sultan Badlisha. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey murid-murid semua, apa yang Cikgu tayangkan di sini ada dalam buku teks tau. Memang perniagaan Daniel dengan Susan ni memang ada buku teks. Awak boleh rujuk ya. Okey, seterusnya Cikgu tambah lagi sekiranya Susan dia buat pinjaman dengan Daniel. Jadi pinjaman ni kalau kita lihat 6%. Bila kita buat pinjaman pastinya ada faedah. Betul. So bila nak bayar ansuran kena sekali dengan faedah. Kita lihat bulan bila kita nak bayar ansuran tu. So soalan ni dia kata pada bulan Oktober bermula faedah. Jadi di sini awak kena mahir kira pinjaman tambah faedah. Lepas tu sebulan tu. Kalau dia kata 4 tahun awak bahagi berapa bulan tu? Bahagilah. Boleh dia jadi sebulan. Okey? Jadi bila kita dapat pinjaman, nampak cikgu masukkan dalam penerimaan Oktober. Bank masuk duit dapat. Kemudian bila kita nak buat ansuran, bayar ansuran pada bulan Oktober, pinjaman, okey, seterusnya kita mula ansuran pinjaman. Butiran dia adalah ansuran pinjaman. So kita akan keluar duit, kita akan bayar pada bank. Baik. Kena tunjuk di situ. Okey? So ini adalah bila kita dah isi semua dia berlaku macam ni lah, dia jadi macam ni. Seterusnya kita kena cari berapa banyak lebihan dan kurangan. Kalau awak boleh lihat di situ. Cara nak cari lebihan dan kurangan, ingat lagi tak? Penerimaan tolak pembayaran. Cikgu sengaja warnakan biru dan warna apa ni? Orange ni. Penerimaan tolak. Ambil biru, tolak orange. Ambil biru, tolak orange. Itu step seterusnya. Okey? Kita carilah. Okey, jumlahkan semua penerimaan dan pembayaran. Okey, pertama sekali kita jumlahkan penerimaan setiap bulan lah. Setiap bulan. Okey? Ini jawapan dia. Macam ni awak buat. Kalkulator kena adalah untuk kiraan. Baik. Okey. Seterusnya, step seterusnya adalah kita tentukan lebihan kurangan. Penerimaan tolak pembayaran. Kalau lebih, lebihan. Penerimaan tolak pembayaran. Kalau kurang, kurangan. Okey. So di sini kita start satu persatu. Ogos, September, Oktober. Penerimaan tolak pembayaran. Lebih ke kurang? Kita lihat. Lebih. Penerimaan tolak pembayaran. Nampak kurang? Cikgu buat kurung. Ingat kena buat kurung. Okey? Dan penerimaan lebih 39,000. Macam ni awak letakkan dalam belanjawan tunai. Baik. Seterusnya adalah tentukan baki akhir. Cara kita nak cari baki akhir, baki awal tambah lebihan. Tambah lebihan. Ya, sekiranya kurangan, baki awal tolak kurangan. Ya. Okey, kita lihat. Baki awal Ogos tak ada. Tambah lebihan. Jadi baki akhir adalah 46,200. Lihat. Betul? Baki akhir kita bawa ke baki awal atas ni. Baki HB kita bawa ke baki BB September. Jangan lupa ambil naik atas. Okey? Dia akan jadi macam seterusnya. Baki awal tambah kurang, kita tolak. Bila kurangan kita kena tolak. Sebab duit kita tak ada banyak ni. Ya. 36,460. Baik. Seterusnya baki akhir bawa ke bulan Oktober. Seterusnya Oktober. Jangan lupa yang tu. Okey? Sekarang cikgu bawa. Nampak? Cikgu naik ke atas. Baik. Dan akhir sekali baki awal tambah lebihan. Kita tambah Lisa. Ingat kalau kurangan kita tolak. Ingat tu. Bila kurangan awak kurunglah. Tolong kurungkan dia. Tulis di sini lebihan, nampak slash kurangan. Kurung. Dalam buku teks pun format macam tu. Boleh rujuk ya. 75,681. Kita ada sehingga Oktober. Dia mula bisnes Ogos. So sehingga Oktober dia anggarkan dia ada cash 75,000. Jadi prestasi perniagaan ini adalah memuaskan. Sangat bagus sebab dia masih lagi ada keuangan kawan. Dia boleh masih lagi kontrol tunai dia untuk dia proses meneruskan lagi perniagaan yang seterusnya. Baiklah, setakat ini kita dapat lihat secara kasarnya apa yang kita perlu lakukan bila kita nak buat belanjawan. Rakan-rakan di Google Meet, bagaimana semua? Okey, kalau okey double thumbs up. Kalau masih ada soalan boleh tanya satu soalan ke?
Ada Semua soalan? cikgu. Ya, saya Tanya. boleh. Ya, boleh. Zulaika, silakan. Tanya, banyak tanya pun boleh. Okey, macam kita tahu akaun ni kan kita boleh buat dalam bentuk jadual ataupun akaun. Tapi boleh tak belanjawan tunai ni kita nak buat dalam bentuk T? Bentuk T tu kalau cikgu nampak kat sini beruangan. Betul tak? Teh. Cikgu nampak kaedah beruangan kan? Beruangan debit kredit. Tapi sebenarnya murid-murid bila kita nak buat betul dalam buku teks dia ada nampak dia berikan format T dengan penyata. Tapi cikgu tak galakkan murid-murid cikgu buat bentuk T sebab dia melibatkan debit kredit. Murid-murid dia akan lemah nak ada masuk debit ke kredit. Cikgu takut dia tersalah masuk. Mudah terkeliru pula nanti. Ya. Lebih baik macam ni dia tak ada debit kredit. So bebas daripada debit kredit. Jadi dia kena tahu okey penerimaan ke atas. Jangan letak pembayaran ke atas. Tak boleh. Ikut format penerimaan dulu. Cikgu tak galakkanlah Teh sebenarnya. Cikgu takut Teh salah masuk debit kredit tu Teh. Nanti nak tengok banyak-banyak nombor tu, berpusing-pusing, berpinar-pinar dah kat kepala ni cikgu. Sebab kalau tak salah cikgu, buku teks pun dia tunjukkan bentuk penyata macam ni. Jadi kita ikutlah. Okay? Baiklah, untuk Nisa sendiri pun, bagi orang yang tidak mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan dahulu, saya lihat cara begini lebih mudah difahami. Ya, betul. Saya pun tak terkeliru. Jadi harapkan rakan-rakan di Google Meet dan di rumah dapat mengikuti format yang betul supaya anda sendiri tidak terkeliru sekiranya nak menjawab soalan nanti. Dan lakukan banyak latihan untuk anda meningkatkan kemahiran dalam menguasai belanjawan tunai. Baiklah cikgu, kita telah tiba di penghujung kelas cikgu. Yalah, cepatnya. Ya, jadi tiba masa untuk saya minta Cikgu Cik Nuraini berkongsi dengan kita kesimpulan ke atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan cikgu. Okey, murid-murid di luar sana. Pertama, apa-apa saja topik yang kita nak belajar, kena faham dulu. Kenapa topik ni kita kena belajar? Baik. Belanjawan tunai. Kenapa? Apa sebab kita kena belajar? Dan yang kedua, format. Dalam akaun, setiap kali topik mesti ada format. Mesti ada format baru. Betul. Dan format pun tak lari daripada tingkatan 4 sebenarnya. Kalau dia kata penyata, bentuk lajur. Kolom, dia ada kolom. Bentuk T, ada debit dan kredit. Sekiranya murid-murid di luar sana mahir dalam bentuk penyata, teruskan dengan penyata. Cikgu tak galakkan bentuk debit kredit untuk menyediakan penyata keuangan ni. Sebab cikgu takut tersalah masuk, itu sahaja. Tapi kalau dah yakin, teruskan, tak ada masalah pun. Baiklah, terima kasih. Ada lagi cikgu? Ada lagi satu lagi. Okey, untuk belanjawan tunai ni murid-murid kena baca betul-betul apa yang soalan nak. Di mana penerimaan? Apa soalan yang melibatkan penerimaan? Apa soalan yang melibatkan pembayaran? Okey, itu sahaja. Fahamkan betul-betul soalan itu. Okey? Okey. Semua okey? Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Cik Nuraini. Terima kasih di atas ilmu dan perkongsian yang telah kita lakukan sepanjang episod ini bersiaran. Dan selepas ini rakan-rakan kita ada kelas pendidikan moral pula. Kita akan jumpa anda di satu lagi episod teras. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Saya merupakan guru matematik dan saya merupakan graduan UiTM Shah Alam dalam Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Walaupun saya tidak meneruskan kejayaan saya dalam bidang perakaunan, namun ilmu perakaunan itu sangat bermanfaat dalam saya nak menguruskan keuangan seharian saya. Dan sekarang kita tengok ramai yang cuba mencuburi dalam online business. Ada yang berjaya, ada yang kecundang. Kenapa begitu? Kerana orang yang jadi itu tahu bagaimana nak menguruskan modal yang ada untuk mengenerate income. Dia tahu bagaimana nak membuat simpan kira ataupun rekod keuangan sebaik mungkin. Ya. Dan dia tahu mengasingkan antara bisnes dan juga personal. Walaupun kita tidak melibatkan diri dalam bidang bisnes, tapi ilmu perakaunan juga boleh membantu kita dalam membuat pengurusan keuangan seharian. Contohnya, kita tahu bagaimana nak mengasingkan satu jumlah wang itu untuk membuat simpanan dan juga membuat pelaburan. Didik TV KPM